Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kita dalam table Nahwu Al-Fatih ni. Buku ni kita ada supply di Kedah, Al-Ustaz, Sungai Petani, Seri Petaling, kemudian di Masjid India. Okey. Tuan-tuan yang nak dapatkan buku ni, layari page kami lah, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Okey. Ataupun di YouTube kami, subscribe, iaitu Pusat Ilmu Bahasa Arab. Jadi dalam Nahwu Al-Fatih ni pada muka surat Safhah Khamsah wa Samanun, iaitu pada muka surat 85, kita akan bincangkan satu bab yang penting dalam bab maf'ul ini, maf'ul, iaitu bab maf'ul ma'ah. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey, mengenai dengan bab maf'ul ma'ah ini, perkara pertama seperti mana kita sebut tadi, yang pertama dia mestilah adalah isim. Jelas Dia adalah isim. Okey. Kemudian yang kedua, dia adalah mansub. Mansub ni baris fathah semua tu ya. Okey, jelas? Kemudian yang ketiganya, untuk bayan man fu'ila ma'ahul fi'lu. Okey? Yang ketiga apa? Bayan man fu'ila ma'ahu al-fi'l. Makna menerangkan orang yang melakukan bersamanya fi'il. Orang yang melakukan fi'il bersamanya. Orang yang melakukan fi'il bersama dengan dia. Nanti kita akan bagi contoh lepas ni. Baru nampak gambaran dia. Jadi maknanya, isim mansub bayan man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Okey. Contoh yang mudah. Kita tengok dalam Nahwu Fatih. Contoh yang mudah. Apa dia tu? Kita kata, contoh mana yang mudah ya? Contoh yang bawah sekali, yang terakhir. Zahabat tujaru. Okey? Kita tengok. Zahaba at-tujaru. Zahaba telah pulang, telah pergi. At-tujar plural kepada tajirun. Maknanya peniaga-peniaga, saudagar-saudagar. Zahaba at-tujaru. Jelas? Kemudian wa tulu' asy-syamsi. Okey. Sini tulu'a asy-syamsi. Ada waw. Perkara yang kita perlu tahu di sini, perbincangan topik kita pada tengah hari yang mulia ini adalah mengenai dengan adanya waw, adanya fathah selepas waw. Itu yang jelas. Bayan man fa'ala al-fi'la ma'ahu. Okey. Menerangkan orang yang melakukan fi'il bersamanya. Contoh, zahabat tujar. Telah pergilah peniaga-peniaga. Peniaga-peniaga telah bergerak, telah pulang. Nak menerangkan ketika dia pulang ni, nak menerangkan ketika mana dia pulang, ketika itu tulu' asy-syamsi. Ketika itu apa? Terbitnya matahari. Tulu' asy-syamsi. Ketika itu terbitnya matahari. Nampak? Waw ini kita terjemahkan apa? Ketika. Ketika, ataupun bersama, ataupun berserta. Dua-dua boleh. Semuanya boleh. Peniaga-peniaga tadi pulang ketika mana terbitnya matahari ataupun bersama terbit matahari. Terbitnya matahari, peniaga-peniaga pun pulang, ataupun peniaga pulang beserta ketika itu terbitnya matahari. Okey, semua makna sama Semua maknanya adalah sama. Jelas? Okey. Inilah cerita tentang maf'ul ma'ah. Okey Cerita apa ni? Maf'ul ma'ah.
Okey. Cuma ada beberapa elemen yang penting yang kita perlu ingat dalam bab maf'ul ma'ah ni. Apa benda? Dia syarat dia mesti kena ada, kita padam ni Apa elemen yang penting bila kita belajar dalam bab maf'ul ma'ah? Ada 3 elemen yang penting. Yang pertama dipanggil sebagai jumlah. Ni nampak ni jumlah. Apa maksud jumlah? Apa maksud jumlah? Ada fa'il campur dengan fa'il. Ini maksudnya jumlah. Gabungan, combine. Combination Jumlah fa'il ada. Nampak? Okey, itu kita panggil elemen yang pertama. Dia ada jumlah. Yang kedua, dia mesti ada waw. Dipanggil waw ini waw ma'iyah. Dia bukan waw ataf ni. Waw ma'iyah. Terjemah dia pun bukan dan. Bukan dan. Terjemah dia ketika bersama ataupun berserta. Jelas? Okey? Dan yang ketiganya dipanggil sebagai isim fadlah. Yang ketiga, isim fadlah. Apa itu isim fadlah? Apa isim fadlah? Fadlah lawan dia apa? Fadlah lawan dia adalah umdah. Umdah. Fadlah ni makna tak ada pun tak apa. Kalau kita kata zahabat tujaru, ayat dah sempurna dah tam. Okey, jumlah dah tammah. Jumlah dah tammah, dah sempurna dah. Kemudian watulu asyamsi saja-saja nak bagi sedap ke ayat lagi, itu nama fadlah. Okey? Itu nama dia fadlah. Nak bagi panjangkan ayat lah, nak bagi terperinci lagi. Sebenarnya zahabat tujaru dah cukup dah. Ini nama dia isim fadlah. Kalau tak ada dia pun ayat still lagi okey Masih kira orang faham lagi. Okey, jelas. Itu 3 elemen yang penting yang perlu sahabat-sahabat puan-puan, tuan-tuan perlu tahu. Okey? Dari segi i'rab, kita tengok dari segi i'rab. Dari segi i'rabnya, di sini dipanggil apa? Di sini fi'il fa'il, jumlah. Okey, fi'il fa'il jumlah. Okey. Di sini waw dipanggil waw ma'iyah. Di sini dipanggil sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Di mana ni? Sebab tu baris atas. Nampak? Sebab tu dia baris atas. Yang ini jadi mudhafun ilaih. Nampak? Itu dari segi i'rab dia. Dari segi i'rab. Kita perlu tahu dari segi i'rab dia. Okey, jelas? Ini fa'il, waw ni dipanggil wawul ma'iyah. Waw al-ma'iyah. Apa maksud waw ma'iyah? Maknanya berserta. Wawul ma'iyah. Okey. Kemudian isim fadlah di sini, isim fadlah tulu' asy-syamsi. Nampak fa'il, waw ini waw ma'iyah. Bukan waw ataf. Waw ataf tu makna terjemah dan. Makna mutlaqil jam'i makna berserta. Tapi ni bukan. Ni waw ma'iyah. Ketika bersama atau berserta. Tulu'a jadi maf'ul mutlak, sebab tu dibaca baris fathah. Asy-syamsi berbaris bawah, jadi mudhafun ilaih. Okey. Ini 3 elemen yang penting, mesti ada jumlah. Kemudian yang kedua, mesti ada waw ma'iyah. Ini wajib. Selepas waw ma'iyah, itulah dinamakan sebagai baris atas, isim yang baris atas dinamakan sebagai maf'ul mutlak, ataupun kita panggil isim fadlah dia. I'rab maf'ul mutlak, tapi dia dipanggil sebagai isim fadlah, maknanya tak ada dia pun still okey Jelas? Itulah dalam bab maf'ul ma'ah. Okey, dia nak bagi tahu maf'ul ma'ah ni, konteks maf'ul ma'ah kita perlu tahu. Dia ketika bermulanya, ketika mana peniaga-peniaga tadi pulang, okey? Ketika bermulanya peniaga-peniaga tadi pulang, ketika itu adalah terbit matahari. Itu maksudnya. Okey? Jelas Okey. Kemudian kita berpindah kepada syarat-syarat ataupun alamat mengenai dengan maf'ul ma'ah. Bila sebut tentang maf'ul ma'ah, mesti ada alamat dia tanda-tanda dia. Okey. Kita lihat alamat maf'ul ma'ah. Kita panggil apa? Alamat. Alamat ni apa? Alamat ni unwan. Alamat ni unwan. Address. Apa dia? Tanda-tanda. Alamatul
maf'ul ma'ah. Okey. Kita lihat yang pertama. Ini kita perlu tahu maf'ul ma'ah ni dalam nampak kecil je, pendek je, bab kecil je. Tapi dia benda penting. Yang pertama dia mestilah isim soreh. Isim soreh. Apa maksud isim soreh? Isim soreh ni apa? Maknanya dia sama ada mufrad ke, tak kira lah tasniyah ke, jamak ke, muzakkar ke, muannas ke. Yang penting dia bukan jumlah. Yang penting dia bukan jumlah. Bukan jumlah. Okey? Ataupun syibih jumlah ni bukan. Bukan jumlah ataupun syibih jumlah. Dia mestilah isim yang soreh. Macam tadi, zahaba at-tujaru. Kan soreh, jelas. Okey? Nampak? Yang penting dia bukan jumlah. Kemudian yang keduanya, tanda dia adalah mansub. Mansub. Macam tadilah. Kita sebut tadi mansub. Wa tulu'a. Nampak? Mansub. Kemudian yang ketiga. Apa tanda dia yang ketiga? Yang ketiga berlaku selepas waw. Berlaku selepas waw. Isim tadi, isim yang mansub. Isim mansub berlaku selepas waw. Waw ni makna dia apa? Bukan waw ataf, maknanya berserta. Berserta. Atau bersama. Okey. Itu syarat perkara yang ketiga. Perkara yang keempat apa? Perkara yang keempat dia adalah fadlah. Okey? Maknanya perkara yang keempat dia adalah fadlah. Fadlah lawan dia umdah. Makna tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian dia bukan makna musyarakah. Bukan musyarakah. Musyarakah mana apa musyarakah? Musyarakah ni bersama. Musyarakah ni selalunya untuk apa ni? Untuk apa? Untuk ataf. Musyarakah ni untuk ataf. Okey. Musyarakah untuk apa? Untuk ataf. Waw ataf. Sekarang ni dia bukan waw ataf, makna bukan musyarakah. Jelas. Okey? Kemudian seterusnya, yang terakhir, dia sebelumnya mesti ada satu jumlah. Jumlah. Sebelum daripada tu mesti satu jumlah. Didahului dengan jumlah. Okey? Kalau tak ada jumlah, tak boleh jadi juga. Tak boleh jadi maf'ul ma'ah, dia mesti kena ada jumlah. Okey? Sama ada jumlah pada jumlah tadi fi'il fa'il, ataupun pada jumlah tadi bukan fi'il fa'il ataupun yang menyerupai dengan fi'il fa'il lah. Sama ada isim fa'il, isim maf'ul ke dan sebagainya. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Kita tengok contoh. Di mana contohnya? Kita boleh lihat dalam surah Yunus. Fa'ajmi'u amrakum. Contoh fa'ajmi'u amrakum. Surah Yunus. Surah Yunus 8 lai 9 lai 8 lai surah Yunus. Okey? 8 lai bukan 8 lai surah Yunus, 8 lai juzuk yang ke-11. Fa'ajmi'u. Okey? Amrakum. Kemudian wasyurakaakum. Okey. Nampak Kita tengok surah Yunus, fa'ajmi'u 8 lai. Surah Yunus, Al-Maidah, A'raf, Taubah, Yunus. Okey. Muka surat berapa ni? Muka surat 217. Fa'ajmi'u. Ayat 71 surah Yunus.
Fa'ajmi'u, kumpulkan, maka berkumpullah kamu amrukum. Kumpullah sekutu-sekutumu. Jadi maksud kerana itu bulatkanlah keputusanmu. Fa'ajmi'u maknanya ijma'kanlah keputusanmu. Maknanya sebulat suarakanlah keputusan kamu. Wa syuraka'akum, berserta dengan sekutu-sekutu kamu. Makna berserta dengan kumpulan kamu lah. Grup kamu. Okey. Makna waw ni waw berserta. Sekarang kita lihat di sini. Nampak? Fa'ajmi'u, ajma'a yujmi'u, ijma'. Ijma' ni makna apa? Sebulat suara. Dalam usul fiqh ada satu bab dipanggil bab ijma'. Selepas Quran, sunnah, qiyas. Quran, hadis, qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada ijma'. Ijma' ni daripada perkataan ni ajma'a yujmi'u. Fa'ajmi'u, fi'il amar. Kamu sebulat suara lah urusan kamu. Okey, amrukum. Wa syuraka'akum. Nampak tak? Di sini ada waw. Wa. Syuraka'a. Di sini ada hamzah berbaris atas. Jadi kita nampak. Yang pertama isim soreh dia bukan jumlah. Memang isim soreh lah. Nampak? Syuraka'akum isim soreh dia bukan jumlah. Syuraka'a. Tak kira lah sama ada isim tersebut adalah kita panggil dia isim mufrad ataupun musanna ataupun jamak, muannas, muzakkar, tak jadi masalah. Okey? Maf'ul ma'ah mestilah dia apa? Mestilah dia soreh, jelas. Nampak tak? Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Syuraka'a ni jamak, syarikun mufrad, singular syarikun, syuraka'a sekutu-sekutu. Rakan kongsi, syuraka'a. Waw ni terjemah dia berserta, bukan dan, berserta. Jelas. Sebulat suara lah keputusan kamu berserta dengan grup sekutu-sekutu kamu. Ini isim soreh, jelas. Nombor 1 cukup, lengkap. Nombor 2 mansub, syuraka'akum. Dia bukan syuraka'ukum. Okey. Kalau syuraka'ukum, dia akan mansub, dia akan atah kepada sini hum. Di sini apa? Di sini antum. Fa'ajmi'u. Antum. Okey. Ajmi'u. Antum. Bila antum jadi fa'il, fa'il mesti dhammah. Kalau fa'il dhammah ni atah ma'tuf jadi syuraka'ukum. Ini baru sesuai dengan fa'il. Okey, jelas Fa'ajmi'u, fa'il dia mana? Fa'il dia antum. Bila antum tempat dia marfu' dhammah, jadi di sini pun dhammah. Syuraka'ukum. Tapi syuraka'akum makna bukan dia ataf, dia adalah waw. Kita panggil waw ma'iyah. Isim mansub berlaku selepas waw ma'iyah. Nampak waw ini dipanggil waw apa? Waw ma'iyah. Jelas makna berserta. Selepas ada syuraka'a. Nampak syuraka'a. Kemudian fadlah bukan musyarakah. Makna antum dengan syuraka'a ni dia bukan musyarakah, bukan sekali. Dia lain-lain. Okey, dia bukan sekali. Kalau sekali dia panggil ataf. Didahului oleh jumlah. Nampak ni fa'ajmi'u ni ada fa'il, ada fa'il, dahului jumlah. Cukup syarat dah 5. Jelas Ni contoh dalam surah Yunus. Dalam ayat Quran surah lain kita boleh lihat ayat Quran surah lain apa lagi? Cukup tak 5 syarat ni? Apa dia? Dalam surah Muzammil wazaruni. Okey. Wal mukadzibina. Ulin na'mati. Sepatut ni'mah lah, tapi na'mah. Ni'mah lain Ni'mah ni benda yang kita dapat. Ni'mat, benda yang kita dapat. Na'mah ni makna perbuatan yang kita lakukan ketika kita dapat. Itu dipanggil fi'il dia. Okey, fi'il perbuatan tu. Kita lihat wazaruni dalam Quran suratul Muzammil juzuk 29. Wazaruni wal
mukazzibina. Okey. Ulin na'mati. Nampak dalam tafsir ada sebut secara terperinci apa beza ni'mah, na'mah. Dalam bahasa Arab dipanggil ni'mah. Ni'mah ni apa? Nikmat lah. Ni'mat. Lawan dia niqmat. Makna kena sebut bagi betul dalam bahasa Melayu sama ni'mat, niqmat. Ni'mat daripada Allah lah, kurniaan. Fadlun minallah, kurniaan daripada Allah, ni'mat. Kalau niqmat mana balak, ujian, balak, musibah. Jelas. Kalau na'mat bukan ni'mat, na'mat. Na'mat maknanya kita lakukan terhadap apa ni'mat tadi. Okey, kita buat ni'mat tadi. Itu na'mah. Okey? Kita lihat dalam suratul Muzammil juz 29. Juz 29 suratul Muzammil. Ini penting dalam kita nak memberi terjemah translate bila kita tak faham maf'ul ma'ah ni. Okey, juz 29 suratul Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Di mana? Wazaruni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ada ayat yang ke-11 surah Muzammil. Biarkanlah aku yang bertindak. Quran kata, kamu biarkanlah aku. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, kamu biarkanlah aku. Makna aku yang bertindak. Wal mukazzibin, beserta dengan orang-orang yang mendustakan kamu, yang memiliki segala kenikmatan hidup. Ulin na'mati, orang yang mempunyai nikmat. Makna kelakuan nikmat dapat apa yang dia lakukan, itu dipanggil na'mah. Ulin na'mah, orang yang mempunyai nikmat. Okey? Berilah mereka penangguhan sebentar. Wa mahilhum qalila. Okey. Kalau kita faham betul-betul dalam ayat ni, dia ada, nampak tak wow ni? Kita lihat syarat, 5 syarat ni cukup ataupun tidak. Okey. Yang pertama isim soreh. Memang soreh lah al-mukazzibin. Mukazzibin jamak. Okey, jamak muzakkar salim jelas. Dia bukan jumlah, dia jamak. Okey, jelas. Yang kedua dia mansub. Memang mansub fathah, cuma bukan fathah dengan baris fathah, tapi fathah dengan ya nun kerana dia mansub jamak muzakkar salim. Jelas. Yang ketiga isim mansub berlaku selepas waw. Nampak? Selepas waw ni isim mansub. Ni waw. Waw dipanggil waw ma'iyah. Waw apa? Ma'iyah berserta. Okey. Jelas. Syarat cukup. Syarat yang keempat, fadlah bukan musyarakah. Maknanya syarat yang keempat ni, wal mukazzibin ni, dia bukan musyarakah dengan sebelah dia. Bukan berkongsi. Musyarakah berkongsi. Bukan makna buat sekali dengan sebelah lain. Dia lain. Kalau musyarakah, bermaksud buat sekali. Contohnya aku dan Zaid pergi ke pasar. Aku pergi sekali dengan Zaid. Nampak Kalau di sini kamu dustakanlah aku dan juga kamu dustakanlah orang yang berdusta. Kamu wahai Muhammad biarkan aku. Zarni biarkan. Kamu biarkan aku. Dan kamu biarkan orang yang berdusta. Nampak? Kamu biarkan aku dan biarkan orang berdusta. Itu makna dan. Tapi ini bukan makna dan. Didahului oleh jumlah. Nampak di sini ada jumlah. Jumlah apa ni? Ada fa'il, zarni, ada fa'il. Fa'il dia apa? Fa'il dia anta. Anta. Ni, ini apa dia? Ni. Ni tu maf'ulun bih. Nampak? Maf'ulun bih. Jadi makna cukup komplit lengkap. Didahului jumlah. Sebelum waw maf'ul ma'ah ada jumlah. Memang cukup dalam jumlah dia. Jelas. Jadi maksudnya waw ni waw ma'iyah. Al-mukazzibin di sinilah sebenarnya adalah maf'ul mutlaq. Bukan maf'ul mutlaq, maf'ul apa dia panggil? Maf'ul ma'ah. Nampak? Di sini dipanggil badal. Sebab apa badal? Siapa orang yang mendustakan? Iaitu orang yang mempunyai nikmat. Jelas Siapa yang mendustakan? Orang yang mempunyai nikmat. Okey. Jadi kita lihat ayat Quran ni. Satu-satu kita bagi terjemah bagi faham. Wazaruni, kamu wahai Muhammad, biarkan aku. Aku ni siapa? Aku ni Allah Ta'ala. Aku ni siapa? Aku Allah Ta'ala.
Jadi wahai Muhammad, kamu biarkan aku. Diorang tak nak terima dakwah, tak apa, kamu biarkan aku yang uruskan mereka. Wal mukazzibin, aku beserta dengan orang-orang yang mendustakan Quran, mendustakan kamu, biar aku beserta mereka. Kamu tak perlu ambil tahu urusan mereka. Okey, jelas Aku berserta mereka. Waw ni makna apa? Bukan waw makna dan, berserta. Aku berserta dengan mereka, biar aku yang uruskan. Okey, nampak? Siapa yang mereka mendustakan tu? Iaitu ulin na'mati, iaitu badal. Mereka yang mempunyai nikmat. Mereka tu yang mendustakan orang kaya. Okey, jelas. Jadi waw di sini, waw makna waw ma'iyah, berserta. Banyak lagi contoh Quran. Lagi contoh apa lagi Quran? Kita boleh lihat. Kita boleh comparekan dengan apa yang kita buat. Cukup 5 syarat ni, maka cukuplah dia maf'ul mutlaq. Okey. Apa lagi dalam surah Saba? Surah Saba juzuk yang ke-22. Apa ayat Quran dia? Kita tengok apa ayat Quran dia. Surah Saba juzuk yang ke-22, berapa lai 4 lai. 4 lai juzuk 22 juzuk 22 kita buka 4 lai. Siapa yang ada Quran di hadapan walaqad atayna. Walaqad atayna Dawuda, walaqad atayna Dawuda ya jibalu awwibil. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu, wahai bukit, awwibi. Awwibi makna apa? Pulanglah. Awwib awwab. Awwibi. Ma'ahu wat-tayr. Jelas, wat-tayra. Nampak? Jelas Nampak Kita boleh buka dalam surah Saba juzuk yang ke-20. 22 4 lai buka. Siapa yang ada Quran di hadapan dia buka. Kita nak tadabbur Quran ni, bila kita faham bahasa Arab insya-Allah Muka surat 429. Ayat ke-10 surah Saba. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Daud kelebihan daripada kami, kurniaan daripada kami. Apa dia? Ya jibalu, wahai bukit-bukit, awwibi, bertasbihlah. Wahai bukit-bukit, awwibi, bertasbihlah. Wahai gunung ganang, bukit bukau, dan juga burung-burung, beserta burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Okey. Apa di sini kita dapat lihat? Ya jibalu, wahai bukit bukau. Jibalu kita dah bagi tahu dalam bab munada, bila dia bukan mudhafun, bukan idhafah, mudhaf ilaih baris depan dia. Ya Zaidu. Okey, ya jibalu jangan ada alif lam, melainkan dia ya ayyuha baru ada alif lam, ataupun ayyuha baru ada alif lam. Kalau tak ada alif, kalau ya saja isim, jangan ada alif lam. Ya, jangan yal jibal, ya jibalu. Okey. Awwibi. Awwibi apa? Awwibi fi'il amar. Perintah Allah. Sebab apa fi'il amar? Ni ada ya ni ya ta'nis, ya muzakkar, kembali kepada jibal. Sebab jibal ini adalah jabalun. Okey, jabalun. Plural dia singular jabal, plural dia jibal. Ni jibal lah ni, plural. Nampak? Bila plural jadi muannas, bila muannas kena letak ya. Asalnya apa? Asalnya awwib. Bertasbihlah berulang-ulang kali. Awwib. Awwib fi'il amar. Tapi bila mana muannas, kita dah bagi tahu dulu, kullu jam'in muannathun. Setiap jamak taksir itu adalah muannas. Ini jamak taksir. Ini singular, plural, jamak taksir. Maka jamak taksir muannas perlu diletakkan ya ta'nis. Okey. Wahai bukit bukau, bertasbihlah berulang-ulang kali bersama Nabi Daud. Okey. Wahai bukit bukau, bertasbihlah kamu berserta Nabi Daud. Kemudian wa ni maksud apa? Beserta burung.
bersama Nabi Daud berserta burung. Berserta burung. Nampak tak ada waw? Ada lepas dia isim baris atas. Ini yang mautinus syahid perbincangan kita. Okey, kita lihat syarat-syarat 5 syarat ni. Yang pertama isim soreh, jelas. Mana isim soreh? At-tayr. Tayr ni burung, memang isim soreh lah. Dia bukan jumlah, bukan syibih jumlah, bukan. Dia isim. Isim mufrad. Yang kedua dia adalah mansub. Memang jelas, memang mansub di sini. Nampak Di mana mansub? Di sini mansubnya. Jelas. Yang ketiga, isim mansub yang berlaku selepas waw. Ini waw. Waw ni dipanggil waw ma'iyah, waw beserta. Beserta ni waw apa? Waw ma'iyah. Terjemah dia beserta. Yang keempat adalah fadlah. Fadlah ni makna apa? Kalau tak perlu dia pun tak apa. Maknanya, wahai bukit bukau, bertasbihlah bersama Nabi Daud. Cukup. Cukup. Dia fadlah. Tak perlu ada dia pun tak apa. Nampak? Tapi nak bagi tahu dia bukanlah ataf kepada yang sebelumnya. Bukan. Dia bukan musyarakah. Okey, maknanya Quran bagi tahu, wahai bukit bukau, bertasbihlah kamu bersama dengan Nabi Daud. Nabi Daud bertasbih, kamu pun bertasbih sekali ya. Beserta burung-burung pun kena ikut Nabi Daud bertasbih. Okey. Sebab kita kena faham tau. Dalam ayat ni kita bagi tahu, ya jibalu, wahai bukit bukau, awwibi, bertasbihlah kamu berulang-ulang kali bersama Nabi Daud. Wa tayr. Kalau kita kata dia ataf kepada ni, jadi wat-tayri, bersama Nabi Daud dan burung. Bersama Nabi Daud dan burung. Tapi bukan maksud tu. Bukan ma'ahu wat-tayri, bersama Nabi Daud dan burung. Maknanya, wahai bukit bukau, bertasbihlah bersama Nabi Daud dan juga burung-burung. Maknanya Allah Ta'ala perintahkan, wahai bukit bukau, kamu bertasbihlah seperti mana Nabi Daud dan burung-burung bertasbih. Itu bukan maksud dia. Maksud dia, wahai bukit bukau, kamu bertasbih bersama Nabi Daud. Habis. Kemudian seolah-olah Quran nak bagi tahu, wahai burung-burung, kamu juga perlu bertasbih mengikut seperti mana bersama dengan Nabi Daud. Jelas? Jadi itu makna beserta. Wahai bukit bukau, bertasbihlah bersama Nabi Daud. Beserta burung-burung pun kena juga bertasbih bersama Nabi Daud. Beserta. Nampak terjemah dia lain tu. Terjemah dia memberi implikasi makna yang berbeza. Kemudian didahului oleh jumlah. Nampak tak jumlah ni? Ini ada jumlah lah ni. Mana jumlah dia ni? Ya jibal, harfun nida, munada. Ini awwibi. Awwibi fi'il amar, ada fa'il. Nampak? Maknanya jumlah lah tu. Jelas. Maka cukup syarat, maka inilah dinamakan sebagai waw. Ini waw ma'iyah, terjemah dia beserta, beserta burung-burung. Jelas. Itulah dia kita panggil dalam memahami konteks terjemah, translate dalam maf'ul ma'ah. Ada lagi lah contoh Quran. Kita boleh lihat dalam surah apa lagi Suratul Furqan. Suratul Furqan, Suratul Furqan 10 lay. 10 lay juzuk yang ke-18. Juzuk 18, 10 lay. Akhir sekali. Akhir juzuk ke-18. Akhir juzuk ke berapa? Ke-18. Sebelum masuk juzuk 19. Surah Al-Furqan nama dia. Apa dia tu? Wa yawma yahsyuruhum. Okey? Wa yawma yahsyuruhum. Okey? Wa ma ya'buduna min dunillah. Okey. Boleh ikuti kita. Sebarang pertanyaan yang tak faham boleh tinggal di ruangan komen, kita dapat share bersama-sama ramai-ramai mengenai dengan alamat maf'ul ma'ah. Okey. Kita lihat dalam juzuk yang ke-18. Di mana juzuk 18? Akhir sekali. Ayat yang ke-17 Ayat ke-17 Suratul Furqan. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka beserta apa yang mereka sembah. Okey.
selain daripada Allah, itu berhala-berhala mereka. Kemudian fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Allah Ta'ala berfirman, tanya kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku ini, atau mereka sendiri yang sesat dari jalan kebenaran? Makna Allah Ta'ala tanya berhala, kamu yang sesatkan orang yang sembah kamu ke, ataupun mereka sesat sendiri? Di akhirat nanti. Dekat mana mautinus syahid perbincangan kita? Wa yauma, okey, yahsyuruhum, pada hari. Yauma apa? Zaraf tadi kita belajar tadi, maf'ul fih, pada hari. Yahsyuruhum, Allah Ta'ala mengumpulkan mereka. Wow ni bukan dan, terjemah dia beserta. Nampak tak? Beza tau. Allah Ta'ala kumpulkan mereka beserta berhala-berhala mereka. Allah Ta'ala kumpulkan mereka, kemudian Allah berserta mereka tu ada berhala-berhala mereka. Bukan dan kumpul serentak. Okey. Ini makna bukan kumpul serentak, beserta, bersama. Kebersamaan, kebersamaan. Okey. Wa yauma yahsyuruhum, pada hari Allah Ta'ala bangkitkan mereka beserta apa yang mereka sembah, iaitu berhala-berhala mereka, patung mereka selain daripada Allah. Patung mereka. Pertama kita lihat isim soreh. Isim soreh. Dia bukan jumlah. Okey. Ini isim soreh. Ini ismul mausul. Ismul mausul. Ismul mausul isim soreh lah. Sesuatu. Bukan jumlah. Apa? Ismul mausul, sesuatu. Jelas isim soreh. Yang kedua dia mansub. Mana mansub? Tak ada mansub. Memang letak mansub. Ni ismul mausul adalah mabni sampai hari kiamat, tetap tak ada ma'a tak ada. Dia memang lah selamanya. Okey, sebab dia isim mabni, dikecualikanlah mansub. Okey. Yang ketiga, isim mansub berlaku selepas waw beserta waw yang maksud ma'iyah beserta. Memang selepas waw ni mansub. Cumanya di isim mabni tak boleh mansub lah. Yang keempat, fadlah. Jadi Allah Ta'ala kumpulkan mereka. Jadi kalau Allah Ta'ala tak kumpulkan berhala pun tak apa. Sebab mereka ni dah memang sesat dah. Allah Ta'ala tak kumpulkan berhala pun tak apa. Tapi sebagai satu, kita panggil apa? Istihza. Sebagai satu taubih, celaan kepada orang yang sembah. Allah Ta'ala bawa datang juga mereka. Berhala-berhala. Tak perlu datang mereka pun tak apa. Tak bawa datang pun tak apa. Sebab berhala-berhala ni, dia bukan bersalah pun orang yang buat dia. Allah Ta'ala tak perlu kumpulkan dia pun tak apa. Tapi Allah Ta'ala nak berserta mereka. Allah Ta'ala nak berserta dengan berhala-berhala. Allah Ta'ala tanya, betul tak kamu yang sesatkan orang yang menyembah kamu? Jadi sebenarnya bukan mereka yang sesatkan. Okey. Jadi kalau tak ada ayat ni pun tak apa sebenarnya. Nampak? Kalau bukan ayat Quran lah. Tapi ayat Quran tak boleh buang. Kemudian didahului jumlah. Ada jumlah, nampak tak jumlah ni? Jumlah ni. Ada apa tu? Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nampak? Hum ni maf'ul lebih. Fa'il dia Allah Ta'ala. Waw ni waw ma'iyah beserta terjemah dia. Ma ya'budun, apa yang mereka sembah. Orang kafir sembah selain daripada Allah Ta'ala. Jelas Itulah perbincangan yang kita sebut mengenai dengan wawul ma'iyah. Jelas. Ada apa-apa lagi? Okey Boleh siapa ikuti kita? Contoh.
Setiap seseorang dan juga pangkatnya, urusan dia. Kullu mri'in. Nampak? Kullu mri'in. Ini nak baca macam mana ni? Waw ni. Nampak tak? Ada waw. Adakah waw ma'iyah? Tengok cukup tak syarat dia? Isim soreh. Jelas dah. Sya'nu soreh. Mansub. Tengok lu. Yang ketiga berlaku selepas waw ma'iyah. Okey? Yang keempat fadlah musyarakah. Tak cukup syarat yang kelima. Jumlah. Ni mana ada jumlah? Ini mubtada'. Ini mudhafun ilaih. Mana khabar dia? Mudhafun ilaih. Mana khabar? Tak ada khabar. Maknanya dia tak ada didahului oleh jumlah. Jadi waw ni tak boleh jadi waw ma'iyah, tetapi dia jadi waw ataf. Waw ataf makna apa? Waw ataf makna kena kembali kullu mri'in wa sya'nihi. Sebab tak cukup syarat. Dia kena 5 syarat ni. Jelas Lagi ada apa lagi? Itulah mengenai dengan maf'ul ma'ah. Okey Jelas ada apa-apa soalan yang kau nak tanya? Dipersilakan. Okey. Kita ambil contoh satu dalam Nahwu Fatih, muka surat 86. Kita tengok 86. Soalan nombor 1 tu. Kita tengok, kita buat satu. Kita buat satu Soalan nombor 1. Sirtu wa tulu'al fajri ilal kharij. Okey. Nampak sirtu. Sirtu makna apa? Daripada perkataan sara yasiru. Sirtu aku berjalan. Sirtu wa tulu'al fajri. Okey. Ilal khariji. Jelas? Tengok Dia sebenarnya alamat maf'ul ma'ah, dia memberi satu implikasi pada makna, dan juga kita tengok, kita kena lihat. Sirtu daripada sara, aku berjalan. Kemudian aku berjalan dan terbit matahari. Dari segi makna pun takkan aku berjalan dan terbit matahari tak apa kena. Ayat bahasa Melayu pun tak kena. Jadi makna terjemah dia tak boleh terjemah dan. Di sini tak boleh terjemah dan. Nampak tak? Wow ni tak boleh terjemah dan. Sirtu, aku berjalan ke mana? Ila ni dipanggil muta'alliq. Muta'alliq. Muta'alliq dengan apa? Dengan sirtu. Jadi cara nak terjemah dia, sirtu ilal khariji. Aku berjalan keluar. Pergi keluar. Di sini beserta ataupun bersama. Bersama ataupun berserta. Apa makna bersama, berserta ketika itu terbitnya matahari? Wa tulu'a, baca baris atas. Al-fajri mudhafun ilaih. Ini maf'ul mutlaq. Nampak tak? Sebab apa tu? Pada muka surat 86 Okey. Nampak? Dari segi makna tu dah lain. Kalau dia nak buat ataf ma'tuf, dia nak buat ataf ma'tuf. Okey Siapa nak buat ataf ma'tuf? Contoh. Dia kena buat macam mana tau? Dia kena buat sirtu. Okey. Sirtu. Kemudian wa zaidun. Nampak? Baru kena. Aku berjalan dan Zaid. Aku dan Zaid berjalan. Baru kena. Tapi kalau aku dan terbit matahari, tidak kena. Maknanya tak kena. Dari segi makna pun kita dapat faham. Okey Jelas?
Sirtu wa Zaidun. Sirtu wa Zaidun. Kemudian ilal kharij. Ilal khariji. Aku dan Zaid jalan keluar, pergi keluar. Ini okey. Sebab apa? Nampak ayat faham jelas. Ini fa'il, fa'il, ataf ma'tuf. Jadi takkan kita kata fa'il, fa'il, ni ataf ma'tuf, tak kena ayat dia. Tak kena. Sebab makna tu dah lain. Terbit matahari. Memang makna bila tak kena waw ni jadi waw ma'iyah. Makna berserta. Ketika aku keluar tu, matahari sedang terbit. Fajar sedang terbit. Makna masuknya waktu azan subuh. Itu maksud dia. Wa tulu'ah. Jadi maf'ul ma'ah. Ila muta'alliq dengan ni. Terjemah yang nak mudah faham. Aku berjalan keluar berserta terbit matahari pada ketika itu. Sirtu wa Zaidan. Sirtu wa Zaidan. Aku berserta Zaid. Lepas ni kita akan buat ayat. Contoh. Tapi dalam ayat ni memang jelas tak boleh. Dari segi makna tidak sama. Tapi ada ketikanya. Ada ketikanya boleh. Bila tau? Boleh dua-dua. Ada ketikanya. Kitab-kitab klasik Kitab-kitab klasik selalu sebut contoh ni. Kitab nahu, kitab lama lah Contoh macam Kawakib semua tu disebut apa tau? Ja'a al-amiru. Okey. Wal jaish. Nampak? Ja'a al-amiru. Kemudian wal jaish. Jaish ni apa? Jaisha. Sebab apa? Waw ni waw ma'iyah. Jaisha ni jaisha apa kita panggil maf'ul mutlaq. Jadi di sini sebenarnya boleh dua. Kalau kita perhatikan elok boleh dua. Sebab apa tahu? Ja'al amiru wal jaisha. Kalaulah kita maksudkan fi'il madhi dan ini adalah fa'il. Okey. Fi'il madhi ni fa'il. Okey. Kemudian waw yang kita masuk atah ma'tuf. Boleh? Jadi bacaan dia wal jaishu. Maknanya amir dan jaish, ketua, panglima dan tentera telah datang. Maknanya mutlaqul jam'i datang serentak. Betul? Dulu betul? Tapi kita nak bagi tahu tak, dia ketua datang. Ini dia berserta sekali dengan tentera. Dia ikut sekali. Tapi dia tak sekali datang. Dia tak musyarakah. Tetapi dia kita panggil berserta. Al-Amir datang, kemudian Al-Jaish ni berserta dengan dia, mengikut. Berserta. Dia bukan datang sekali. Jadi di sini boleh juga Al-Jaishah. Tak jadi masalah. Dua-dua betul. Cuma pada i'tiqad kita lah, orang yang buat ayat dia lebih mengetahui apa maksud dia. Adakah Al-Jaishu atau Wal-Jaishah. Tapi dua-dua tu sesuai. Jelas. Tapi yang ni tak sesuai ni. Ni tak boleh. Okey Waw tu kita panggil waw ma'iyah ataupun waw tu waw al-musahabah. Okey? Satu nuqtah yang penting, nuqtah muhimmah jiddan, iaitu kalau kita kata ja'a al-amiru wal jaishu. Wal jaishu. Dari segi hukum, hukumnya sama dengan sebelum. Sebab ja'atuh ma'tuf, hukum kena sama. Al-amiru wal jaishu. Tapi kalaulah dia bukan baris depan, tetapi dia barisnya baris atas, jadi makna dia bukan musyarakah dan juga hukumnya tak sama dengan hukum sebelum. Al-amiru al-jaisha. Sirtu tulu'ah. Dia hukumnya berbeza. Jelasnya mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman lah mengenai dengan maf'ul mutlaq. Cukup 5 syarat ni kita perlu ingat. Cukup ada je 5 syarat, maka cukuplah dia sebagai maf'ul ma'ah. Okey. Kemudian kita dah habis 4 maf'ul lah. Semua 4 maf'ul kita dah bincang. Ada satu lagi maf'ul yang kita belum selesai bincang. Apa je tu? Maf'ul yang kita tak selesai bincang lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada keesokan paginya. Seperti biasa insyaAllah.
Esok pagi dalam 8.45 kita akan sambung insya-Allah dalam bab maf'ul li ajlih. Maka cukuplah sempurna kita belajar dalam bab babul mafa'il. Kita panggil mafa'il plural kepada maf'ul. Okey? Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kita dan kita boleh share sahabat-sahabat yang minatlah untuk mendalami bahasa Arab, untuk mentadabbur Quran, baris-baris Al-Quran, kalimah-kalimah Quran. Semoga Allah Ta'ala panjangkan pahala kita dan juga orang yang menyebarkan kebaikan insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka